Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Maaflah janji pukul 9 tapi ada masalah sedikit tadi. Masalah sedikit. Okey. Tajuk dia tajuk bukan raksasa gorgom, tapi bila kita dah balik, dah tenang, dah solat maghrib, solat isyak, saya harap sahabat-sahabat semua dah solat isyak. Jadi sudah, alhamdulillah, saya tadi makan kebab je. Kebab kambing, kebab 99. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya nak bercakap sedikit mengenai kemarin kita bercerita mengenai coronavirus. Kita dah faham apa coronavirus. Saya harap semua faham lah ya. Coronavirus, pasal kita sebagai doktor ataupun frontliner, doktor, saintis semua memang cuba memahami coronavirus. Jadi saya rasa kita sentiasa fahamkan kepada masyarakat supaya masyarakat faham apa yang cuba kami buat, apa yang kerajaan cuba buat, apa kerajaan seluruh dunia cuba buat sebenarnya. Okey. Ulang kaji dia, satu, kita tahu, kita just ulang kaji dia. Kita tahu apa itu coronavirus, siapa itu coronavirus, daripada mana dia datang, kepada mana dia pergi, apa kerja dia di paru-paru, apa efek dia, komplikasi pada paru-paru, dan kemudiannya apa yang dia buat tak kala selepas 14 hari ataupun dalam tempoh 14 hari. Okey. Jadi bukan masalah saya lain tu, saya elok je full bar, agak-agak salahkan aku pula punya phone. Okey. Okey. Jadi kita bercerita mengenai sektor pendidikan dan kesihatan, dan kita akui bahawa itu keadaan yang sedang berlaku. Dan pagi tadi saya cuba ulas mengenai efek pada pertanian dan juga perikanan, yang mana kita kena akui bahawa banyak benda yang lag. Benda sebenarnya dari coronavirus ni nampak kita banyak benda boleh diperbaiki. So, apa yang kita nak ulas pada malam ni? Apa yang kita rasa patut kita cakap lah mengenai malam ni? Soalan patut ke PKP dilanjut atau tidak, saya dah jawab. Okey, apa-apa pun kes hari ni 170. Data yang paling penting you all nak kena tengok adalah berapa banyak kes yang di-screen setiap hari. Adakah kes yang di-screening makin meningkat dan dia selari tak dengan kes yang positif? Itu pertama. Kemudian, berapakah kes yang meningkat itu selari tak dengan kes yang kemasukan ke ICU? Faham tak? So, 3 benda kita tengok. Pertama, number yang di-screen. Kalau number yang di-screen meningkat, automatically new case akan meningkat lah. Sepatutnya. Kan, daripada 10,000 pergi 15,000, automatically new case akan meningkat. Contohnya, tapi secara rasional dia begitu, logiknya begitu. Kalau kita test 20,000, lagi banyaklah kes yang positif akan ada. Jadi, secara tak langsung, macam saya kata peringkat awal, kerja coronavirus adalah nak menjangkiti sebanyak mungkin makhluk bernama manusia. Itu kerja coronavirus. Dan manusia pula cuba memprotek diri mereka daripada terkena jangkitan ataupun menghalang daripada jangkitan itu datang dengan kadar yang sangat kuat macam tu. Okey? So, siapa tak kena raksasa gorgom, Syukri? Kena kedok gorgom. Okey? Kita nak marah pun tak guna, nak jadi gorgom. Raksasa gorgom ni, siapa tengok rasa aku gaban kan? Ke Satria Baju Hitam Okey. Sekarang ni kita nak bercakap mengenai efek coronavirus kepada industri yang lain. Biarpun saya bukan ahli ekonomi, kita nak lihat macam mana dia boleh collapsekan semua sistem. Pasal apa? Sedar atau tidak, kerajaan kena angkat handbrake dan tengok balik damage, collateral damage secara mutlak, total. Bukan nak bail out satu-satu. Kenapa kita kata bail out satu-satu? Contoh, kita kata, kenapa hotel menerima pesakit-pesakit
yang perlu dikuarantinkan. Kita tahu kita perlu kuarantin. Kita tahu kuarantin. Okey, dan kita cerita pasal perhotelan dan tourism. Sekarang ini rakyat Malaysia mempunyai 35 juta. Saya diberitahu untuk target dari industri tourism mesti masuk 35 juta juga atau 30 juta pelancong ke negara kita supaya tourism itu meningkat. Apa yang coronavirus buat? Tourism collapse. Kapal terbang parking macam kereta tak gerak sekarang ni kan, kereta tak gerak. Hotel kosong, ditutup. Dan juga majoriti hotel, baik Oyo, baik Meridian, sebutlah apa brand yang besar sekalipun, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, 6 star, knockout total. Okey. So, automatically kita tahu bahawa sistem semua pengusaha hotel atau pekerja hotel terkena impact. Tapi kita tak boleh cakap mengenai hotel sahaja. Pasal kami di hospital pun terjejas. F&B, food and beverages, terjejas. Semua sektor terjejas. Okey? Tapi tolak that aside lah. Sebagaimana pengajaran yang kita kena ambil bahawa coronavirus ajar kita apa? Dalam sistem hotel, dalam sistem pembinaan hotel, bila kita sebut mengenai kuarantin, penyakit-penyakit berjangkit yang melibatkan closed ventilation atau central aircon, dah tentu bahawa hotel bukan tempat kuarantin pasien yang disyaki boleh mempunyai jangkitan COVID-19. Baik COVID-19, baik Legionnaire, baik histoplasmosis. Ini saya sebut penyakit-penyakit yang dikatakan airborne boleh disebarkan daripada ventilation yang central ventilation. Okey, maksudnya COVID-19, Legionnaire disease ataupun histoplasmosis. Ini contoh-contohnya lah yang boleh disebar melalui central aircon ataupun ventilation yang tertutup. Sepatutnya dia bila kita kata aircon, bila kita kata nak kuarantin penyakit-penyakit yang dikatakan respiratory disease, dia mesti bergerak atas negative pressure. That's why kalau nak pergi kuarantinkan semua makhluk-makhluk alam, tak adalah makhluk alam yang baik-baik juga. Ada yang atas tugas terkena kan. Tapi yang kaki-kaki jalan ni, aku geram ni, yang mangkuk-mangkuk ayun kaki jalan ni, dah tahu dah lockdown. Tapi tak salah dia orang juga. Sebenarnya pemerintah sebelum tu tidak ambil cakna pasal benda dah berjalan. Semua negara dah terlibat, kita masih underestimate. Tapi tak salahkan juga pasal coronavirus. Kita kita tak ambil kira bahawa benda ni wabak. Mungkin ada banyak expert, Prof Adiba saya rasa daripada UM pun dah perasan ni semua, tapi ialah wallahu taala alam. Okey, Alex kata 3 star hotel aircon persendirian bukan central, so tertutup lah kan aircon, macam rumah kau lah ni, rumah kita ni lah. Okey, tapi secara tak langsung, adakah hotel menjadi tempat yang terbaik daripada kapasiti kuarantin? Nak atau tidak, kita kena akui bahawa rakyat kerajaan Malaysia ni memang kerajaan yang prihatin. Macam mana degil pun rakyat dia ni, macam mana degil pun rakyat orang Malaysia ni, macam mana tak dengar cakap pun orang Malaysia ni. Mana-mana kerajaan, baik BN ke, baik Pakatan Harapan ke, baik Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional ke, sentiasa menyayangi rakyat Malaysia ni kan. Nak bagi tempat pun selesa. Yang peliknya, frontliner, doktor, staff nurse, abang polis tu, hujan basah, tak ada pula korang peduli. Pasal apa? Korang kata itu tugas. Itu dah tugas kami. Bagilah RM400 allowance sebulan tambah. Itu pun orang pertikaikan pula. RM400 komplain. Korang tak patut betul lah perkataan tu kadang-kadang kan. Sebenarnya, bukan duit menjadi soal sekarang ni. Hormatlah sikit kerja orang. Jadi segitu, kita kena faham bahawa dari segi hotel itu sendiri, kalau dia nak jadi satu tempat yang nak, memang dia dah kolaps lah. Tak kena akui lah. Semua hotel yang besar-besar, lagi besar hotel dia tu, lagi besarlah belanja dia. So, lagi besar hotel dia tu, lagi meranalah dia nak support dia punya staff dan juga dia punya belanja. Kita faham benda tu. Itu memang pasti. Baik Le Meridian, baik
Hilton, baik apa grup yang besar lagi aku nak sebut ni. Apa-apalah yang besar. Cuma kenapa begitu? Kerana seluruh dunia terlibat. Maksudnya parent company pun terlibat. Okay? So automatically seharusnya bila kita menangani isu kita panggil coronavirus untuk kita nak tempatkan orang di hotel, tak ada masalah dekat situ. Tapi bagi saya RM150 sehari kali 14 hari, dan kalau kita jangkakan berapa orang? Kita kira ramai-ramai. Kalau kita kira ramai-ramai, katakanlah yang sebenarnya kuarantin itu adalah seramai RM150 kali 14 hari kali 35,000 family. 35,000 orang yang dijangkakan kan? 35,000 orang. 73 juta, brother. 73 juta kalau 35,000 orang dikuarantinkan. Itu kalau 35 orang, 73 juta orang. Dalam keadaan sekarang, sekolah pasti takkan terbuka ataupun PLKN punya camp banyak boleh digunakan. So sebenarnya, jadi kita kena ambil kira rakyat ramai tak makan, ramai gila rakyat tak makan. MAPIM nak support 10,000 keluarga untuk makan. Ustaz Abid Liu, alhamdulillah 100 orang keluarga Indonesia yang tak makan. Tadi saya pun 10 orang keluarga yang tak makan. Masjid pergi tadi 25 orang keluarga tak makan. Orang sahabat-sahabat Indonesia. Kenapa kita perlu pentingkan diorang ni? Diorang yang buat bangunan. Diorang yang bina kau punya rumah. Diorang yang binakan bangunan ni semua. Ya Allah. Jadi, kat mana kita sebenarnya nilai kita ni? Cuba kita fikir balik. Fikir sejenak. Kat mana nilai kita? Kalau kita sibuk nak, kita kata, oh hotel rugi, hotel bayar teks. Habis, doktor tak bayar teks. Hospital tak bayar teks. Jacob tak bayar teks. Baik, tempatkan semua dekat hospital. Dah tentu staff nurse tu berbayar, jaga dia orang, check temperature. Mana-mana yang betul-betul demam tu hantar terus kepada KKM. Contohnya. Lagi bagus, kan? Dekat Seremban ni ada berapa banyak katil? Chinese Maternity, campur Mawar, campur Salam, campur Columbia, campur KPJ. Kita at least ada 1,000 katil. 1,000 katil private saja. So, kalau 1,000 katil, boleh simpan. Kerajaan bayarlah kita orang. 150 sehari. Apa jam? Ada tak income dekat hospital? Lagi baik pasal dah tentu. Tak perlu gerakkan staff-staff KKM. Betul tak? Ini pandangan saya je. Terpulanglah nak dengar atau tidak kan? Kita hanya luahkan perasaan. Pasal bila kita kata yang mangkuk ayun pergi tunjuk gambar semua tu, kita dari sakit hati lah. Bila tagak gambar, duduk kuarantin, duduk diam-diam sudahlah. Duduk hotel pun. Ini tagak gambar, bagusnya kuarantin kat sini lepas jalan kat Australia. Contohnya lah. Tak tahu siapa-siapa tu kan yang terasa. Duduk dekat overseas semua. Lepas tu dah bercuti, dah bergaya, tiba-tiba kuarantin. Hadap pula duit kita lagi. Bukanlah duit kita. Duit semua orang lah sebenarnya. Jadi kena faham bahawa sentimen rakyat, bila rakyat tak makan, rakyat akan jadi marah. Orang Indonesia, orang Bangladeshi, orang Rohingya, pelarian Syria, banyak yang terputus makan. Okey? Dan dia orang adalah saudara kita. Jiwa-jiwa yang hidup di muka bumi ni, bumi Malaysia ni, sepatutnya makan. Pasal apa? Bumi ni rahmat Allah. Jadi sepatutnya kita bersama-sama menanggung beban ni. Allah Ta'ala hanya hantar coronavirus untuk menguji keimanan kita. Tak kala sama ada kita ni saling mencintai atau tidak. Itu je, especially yang Muslim lah. Tak sempurna iman kamu, kita tidak saling mencintai. Itu kata-katanya lah kan. Tapi cakap mudah tu senang. So kita nak cakap mengenai perhotelan dan tourism tu hanyalah satu sektor. AirAsia, kalau kita tengok AirAsia, rasa-rasa bila terbang? Saya dah kata, expert banyak mengatakan bahawa keadaan coronavirus hanya akan stable lepas setahun. Biarpun you all nampak semalam macam flattening, you all kena faham. Saya lukis satu lagi graf. Pasal saya mau ambil graf ni hari ni. Supaya aku tulis dengan cantik hari ni. Ada bot lagi hari ni. Okay. This is the curve yang corona nak. This is corona nak ni. Movement corona. Okay? Pada korang nak baca tulisan aku. Okay? Apa yang kita nak? Kita nak macam tu. Bawah yang kita nak.
The war between manusia dengan corona adalah untuk dapat ini. Yang ini. Tapi sikap manusia itu sendiri akan menjuruskan ke sini. Sikap manusia. Kenapa? Pasal kita mementingkan kita punya wang ringgit. Kita mementingkan kita punya RM. USD. Okey? Pasal apa? Pasal kita bercakap mengenai bisnes dekat sini. So, bila sebut pasal bisnes, kita mesti takkan dengar cakap kerajaan yang nak ini. Kita mesti nak fikir bisnes kita, mula-mula kita pasal hotel dulu, kan? Kita cerita pasal sikap kita. Oh, tiket murah nak bercuti. Pasal apa kita dah bayar duit tiket, kita nak bercuti. Okey, kita bercuti. Clusters pertama, clusters bercuti. Kemudian, clusters kedua, clusters yang mass gathering. Macam contoh, tabligh yang tak sangka. Kedua, bangi punya kenduri. Kan? So, automatically, kita bercakap mengenai keadaan yang timbul dalam sektor coronavirus ni. Semua sektor terlibat. Bukan hanya hotel, bukan hanya tourism, semua sektor terlibat. Rasa-rasa Tan Sri, Tony Fernandez boleh bertahan tak? Dapatkan data expert. Paling awal pun vaksin bulan 6 untuk launch. Kan? Jadi, automatically, kalau you all rasa you all tak boleh berkorban, kita cakap dengan government, tak payah berkorban. Daripada government menghabiskan duit, berbilion-bilion, nak bagi rakyat konon-konon selamat, tak payah. Pasal apa? Rakyat perlu makan, rakyat degil. Kita kata dulu 500, sekarang pun boleh 500 hidup. Sebenarnya, sekarang ni boleh perasan tak? Daging sekilo RM30. Ayam sekilo RM5.50. Ikan kembung pun bawah RM10. Sebelum ni ikan kembung RM16 ke RM20. Tiba-tiba sekarang ni boleh pula RM10. Kan? Boleh kan? Nampak tak bahawa macam ni corona tunjukkan bahawa sebenarnya benda tu tak mahal mana. Geng-geng kartel, geng-geng peniaga tokan yang ambil kesempatan. So, bila dah lockdown, boleh pula campak harga. So, apa yang ditunjukkan bahawa sebenarnya boleh dilakukan. So, cuma pengorbanan tu kena besar. So, untuk kerajaan nak hantar ke hotel-hotel tertentu, kalau hotel-hotel tu tertentu buka kerana dia punya national service kepada rakyat, kita terima. Betul tak? Pasal apa? Sekarang, kalau dia berterusan nak fikir keuntungan RM150 ataupun waimah RM50, dia dah hidup berpuluh tahun dengan untung. Saya bagi contoh. Kan? Hotel-hotel yang lama lah. Contoh Concord, contoh Sunway Hotel. Berapa lama dah? Lebih 10 tahun apa? Ada rugi ke tak? Memang untung. Untung sebelum ni. So, kita kata berkorbanan untuk 14 hari. Untuk RM7 sekilo pun ada sekarang kan. Nampak ikan murah tak murah. Jadi, automatically kita bercakap mengenai pengorbanan. Pengorbanan dari segi healthcare kita nampak. Semua doktor di KKM, doktor MA, nurses, PPK, cleaner. Healthcare sector, baik private dan government. Cuma, government masih nak solo perang terhadap COVID dan serahkan non-COVID pada kami. Itu pun masih lagi nak discuss macam mana nak bayar pada KKM, pada kami. Kedua, kita bercakap mengenai sektor perhotelan dan tourism. Yang mana kita tahu dah, sepanjang negara kita ditubuhkan, kita memang nak hotel dan tourism tu tinggi. So, macam mana you all rasa? Nampak ada jual ikan kembung sampai RM2 sekilo. Nampak tak? Sebenarnya kita punya nelayan dizalimi sejak merdeka sampai sekarang. Itu je. Sebenarnya ada pun Jabatan Perikanan ke apa ke, masih kartel yang kontrol. Faham tak? Masih kartel. Macam ikan, macam daging lah, RM38 sekilo. Siapa yang kontrol? Kita pun tahu. Adalah input-input yang tahu kan. Jadi kartel. You're talking about kartel kat sini. So, now kartel dah tak ada jalan. Pasal apa? Rakyat tak nak beli. Rakyat tak boleh beli. Pada muka. So, kan?
Jadi kita kena faham bahawa macam mana kita nak organisekan bahawa delivery barang dari segi semua sektor tu sebenarnya tak terjejas. Macam mana you all tak nak bagi terjejas? Masih lagi kena pengorbanan. Pengorbanan semua sektor. Sebenarnya semua, kita faham bahawa hotel collapse. Kita faham airline collapse. Lepas ni AirAsia terpaksa buat RM10 tour. Pasal apa? Selama 6 bulan, you all tak boleh naik kapal terbang lah. Pasal naik kapal terbang tu nak kena berkumpul dekat KLIA. Setahun baru coronavirus ni settle, paling kurang. Ini expert punya input, at least setahun. Bila setahun, you tahu tak macam mana setahun punya pergerakan? Dengan kapal yang banyak. Kan? Kapal yang banyak ni, AirAsia, MES, you rasa baik pajak je lah, wakafkan semua tu, kita buat wakaf. Kapal terbang. Nampak tak? Best kapal terbang. Wakaf. Okey, saya dah habis ke perhotelan dan tourism. Kerana apa? Kita tahu dah benda tu yang affected. Bukan dia sajalah. Tak payah nak drama, semua orang affected. Yang paling teruk adalah kita punya semua 70% affected adalah majoriti orang-orang kita juga. Tak salah kat situ, tak salah. Tak salah pun sebenarnya. Jadi cuma dia kena balance. Jadi tak ada istilah bail out perhotelan atau tourism kerana dia orang bayar cukai. Semua sektor bayar cukai. Semua sektor. Healthcare, tourism, food security, semua. Okey? Exactly. Betul. Iman Hakimi. Betul. Okey? Now kita bercakap mengenai self-quarantine atau versus government punya quarantine. Telah terbukti bahawa self-quarantine tu gagal. Kerana apa? Masyarakat kita, again, bukan masyarakat kita je, semua tak berdisiplin. Bila kita kata duduk di rumah, pasal kita rasa kita healthy, jalan, so berjalan. Berjalan, automatically self-quarantine tu gagal. Tak ada istilah dah, gagal. Sepatutnya, daripada awal semasa permulaan coronavirus, masa mula-mula terhasil coronavirus, kempen tu patut dah mula dah. Awal lagi, way back. Tapi sebenarnya tak apalah, dah berlaku. Sekarang kita hadap je lah apa yang berlaku sekarang. So, confirm, yang kita boleh confirmkan, self-quarantine gagal. So, kena ada quarantine enforced by the government, stay put, duduk diam-diam. Kalau tak, yang kaki jalan ni, memang dia punya fitrah di kaki jalan, dia memang kaki gatal, dia tak boleh langsung duduk diam. Dia mesti akan berjalan. Itu kerja dia. So, macam mana nak buat? Tambatkan dia di tempat yang boleh ditambat dan tak ada benda entertainment. Contoh, saya setuju sepatutnya dia di-quarantine kepada open air yang ada ventilation yang cantik ataupun yang terbuka. Contoh Kem Asahan. Kem Asahan. Saya ingat Kem Asahan pasal saya dulu pergi cadet di situ kan, Kem Asahan. Tapi saya tahu lah rupa macam mana. Okay? Jadi kita nak faham bahawa nak tak nak memang kena self-quarantine. Okey? Self-quarantine, kena government quarantine. Cuma perkara yang mungkin paling baik adalah sekarang ni kebanyakan universiti ditutup ataupun kosong. Gunakanlah itu pasal kebanyakannya tu ada tingkap. Ada tingkap. Kan? So, kita faham. Bila kita kata kita faham, duduk je dekat universiti, dekat sekolah asrama. Guna tu daripada membazir sos. Duduk bagi diorang tu, diorang dah hidup pergi jalan overseas semua bagai, bergaya-gaya pakai baju kot semua bagai tu kan. So, baik letak dia dekat sekolah sedar ke, lepas tu balik pukul 12 waktu makan, hantar makan. Pukul 4 teh bagi makan. Bagi dia macam tu. Kalau tak, memang tak jalan. So nak tak nak, sebenarnya hantar dia orang kepada sos yang boleh dipakai. Banyak sukarelawan boleh masakkan untuk dia orang. Wahai kerajaanku yang dicintai. Kan? Daripada kita membazir iwak imah RM50 untuk tanggung dia orang ni, macam bewak hidup aku rasa. Kan? Pasal setiap hari orang mesej kita tak makan tau. Sakit hati orang tak makan ni. Kan tak? So sebenarnya kena government quarantine. Dan government tak boleh membazirkan resources. Jangan membazirkan resources diorang. Kan? Hantar je semua kat camp yang ada PKLKN ke, ataupun asrama-asrama yang tengah terbuka ni, pakai yang itu. Itu paling penting. Saya ada jawab tu. So government memang move kepada government quarantine, tetapi kerana self quarantine tu gagal. Rakyat kita tak berdisiplin.
Okey, kemudian kita bercakap mengenai food security. Satu keadaan yang kita kena faham. Masa saya kecil-kecil dulu belajar geografi, aku belajar geografi lagi, penat kita belajar geografi, kita masih ada lagi tanaman padi. Padi. Padi di mana? Di Kedah, di Perlis, di Kelantan, dulu di Negeri Sembilan pun ada. Sekarang ada tak? So tak ada kan? Yang ada di Kedah je. Itu bau padi tau. Bau makanan ruji korang tu, beras tu. So banyak lagi yang tak ada. Biarpun kita kata kerajaan menjamin bahawa ada food security, tapi keadaan coronavirus menggantikan, menunjukkan bahawa food security seluruh dunia akan terjejas. Negara Thailand salah satunya yang menunjukkan bahawa dia stabil dari segi food security. Negara kita pasal bergerak daripada pertanian kepada perindustrian, kita meninggalkan pertanian sampai kau tengok lembu pun kau kena import, kambing pun kau kena import beras pun kena ambil daripada sejauh pada Cambodia. Jadi secara tak langsung inilah masa sebenarnya kementerian-kementerian berfikir untuk long term reset. Dia kena reset, dia tak boleh macam reboot komputer. Sekarang ni coronavirus ni dia ajar kita reset, reboot, buat dasar baru supaya long term another 100 years. Bukan untuk 5 tahun lagi untuk PRU akan datang pula. Itu sorry lah, kesudahannya kita jadi macam kerajaan Sriwijaya lah. Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit lah, tak wujud dah selepas tu. Faham tak? Jadi food security adalah satu perkara yang kerajaan kita kena sit back, angkat handbrake, fikir long term terus. Make sure sekarang ni short term memang kita boleh makan. Tak ada masalah dekat situ. Akan tetapi pun, kita faham bahawa efek dia terlalu besar, bukan setakat Malaysia, globally. Pasal apa? Yang kerja dekat kampung-kampung tu semua adalah orang-orang tua. Dan diorang semua sekarang ni terefek. Okay? Pasal tu kita tengok semalam, bila bantuan prihatin masuk dalam akaun, siapa yang ambil? Semua orang tua, semua veteran yang datang beratur. Yang diorang ni lah yang sebenarnya yang sangat-sangat terkesan dengan PKP. So kita kena faham bahawa PKP ni nak tak nak akan perlu diteruskan. Saya bagi senario sekarang ni apa yang berlaku ya. Kita berlaku senario yang sekarang ni. Kenapa dia? Bagi saya, dia pasti akan berlaku. This is the graph. Ini the graph. Saya ulang sekali lagi. Ini wave graph yang PKP, yang corona nak. Secepat mungkin, dia nak 80% affected. Secepat mungkin. Okay? So kadar dia sebab dia laju. Dia gerak sangat laju. Pasal dia nak secepat mungkin. Tapi, bila kita lihat apa tujuan PKP, kita nak dia jadi begini. Dengan kadar, tetap juga dia akan pergi 80% pasal kerja coronavirus. Dia nak 80%. Tepi pula. Okay? Coronavirus. So sekarang ni, kalau kita kata dengan keadaan sekarang, dengan sifat manusia sekarang, rasa-rasa boleh tak capai? Tanya tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya selera. Macam tu. Boleh tak? Dengan sifat kita, kaki gatal. Tak nampak graf. Lex tak nampak Lex. Ni graf, ni PKP. Dengan PKP. Ini without PKP. Tanpa PKP. Okay? This is the graph. Dan faktor yang berada dekat sini, variables dia adalah manusia. Tulisan aku kan? Bukan tahu. Aku tak nak baca. Okay? Variables dia adalah manusia. So, keinginan manusia tu sendiri akan menyebabkan PKP ni menjadi satu isu yang besar. PKP ni akan menyebabkan macam mana kita nak kontrol keadaan tu. Okey? Kerana apa? Kerana manusia memilih makan. Makan nak sedap. Makan nak sedap. Kemudian manusia ni dia pilih
Dia pilih selesa. Selesa, dia nak duduk selesa. Dia kalau boleh nak semua selesa lah. Makan nak sedap, nak selesa. Lepas tu, dia tak reti duduk diam. Tak reti duduk diam. Macam kat rumah kita tu kan. Keluar. Kan? Jadi, automatically kita bercakap mengenai sifat manusia tu sendiri. Tak ada jalan yang kita rasa, that's why kita tengok China, dia sangat ganas pasal dia tahu itulah sifat manusia. Sifat manusia dia kena sifat orang Cina lah, sifat Chinese di China tu memang begitu. Di Wuhan ke di mana-mana, bukan di Malaysia. Malaysia okey, kita dah Malaysian. China Malaysia ni macam Malaysia. Ni China ataupun India tu, nampak tak? Pasal keperluan dia orang. Sama juga sahabat kita di Indonesia, lagilah dengan makan yang tak ada, makanan tak ada atau sanitation poor, dengan keadaan rumah sakit diorang pun yang sangat-sangat sedikit. Berapa banyak doktor di Indonesia dah mati? Ramai doktor dah mati. Okey? Di Indonesia. Jadi, itu paling penting untuk you all faham. Jadi, yang saya nak tekankan kat sini itu. Daripada perhotelan, self-quarantine dan food security. Masa untuk kerajaan kita berfikir jangka masa panjang untuk food security. Yang mana Thailand move daripada dulu, bila dia mengalami masalah food, dia pergi kepada food security supaya Thailand tidak mempunyai food security. In fact, banyak hantar beras kepada Malaysia dengan beras mati, beras siam, beras wangi. Ada? So, itu bersama. Okey. Yang keempat saya nak tegur adalah sifat pelajar. Sifat pelajar. Saya dikejutkan. Saya nampak tadi, orang hantar gambar, komplain kau makan dekat hostel tu. Jangan komplain makan, wahai adik-adik sekalian. Makan apa yang ada. Banyak orang tak makan lagi. At least kita orang hantar. Orang hantar lagi makan dekat you all. Kan? Makan apa yang ada. Kalau sahabat kita di Syria tu kutip roti kering. Jangan sampai tahap macam tu jadi kat kita nanti sampai tak ada makanan. Tak kala sekarang ni kerajaan duk bagi. Lama-lama kita orang fed up, tak bagi kau makan, baru kau tahu. Kan? Kena syukur. Dengan syukurlah kau akan dapat nikmat rezeki. Kalau tak, macam mana kita nak hidup? Kalau sifat rakyat Malaysia berterusan begini, kita akan jam. Kan? Nampak? Kerajaan spend untuk you all punya makan. Kerajaan spend untuk you all punya hostel. Kerajaan spend untuk hotel, bagi kat hotel. Kerajaan spend. Tak kala staf kesihatan, abang polis, abang askar, tiba-tiba duduk berhujan, lencun. Lepas tu PPE minta derma. Apakah logik ke? PPE kena derma. Logik tak? Kau boleh spend 75 juta untuk bayar kat hotel, tapi ada derma. Untuk PPE, untuk mask. Kan? Yang pelajar pula boleh buang makanan. Perkara paling haram, pantang tok nenek gua. Cik. Pantang mak bapak aku untuk kau buang makanan. Faham tak? Buang makanan ni perkara paling hina kau orang buat. Allah Ta'ala murka. Rezeki dibagi, makan. Yang penting, jangan komplain pemakanan. Apa yang kita bagi. Syukur. Penting syukur. Pasal tak kala Allah bagi kita nikmat, kita syukur. Dan jangan cela makanan. Itu jangan, Ustaz, ada Ustaz Fauzan tadi. Ustaz, nanti besok cerita jangan cela makanan. Ustaz Fauzan, yang mana sunnah Nabi, jangan cela makanan. Jangan sekali-kali cela makanan para sahabat. Walau imam pun macam mana rasa dia, makan kerana itu rezeki. Rezeki itulah yang kita dapat. Okey? Dapat nasi, ayam goreng dan timun telur pun syukur. Syukur. Tak senang tau. Orang nak bagi makan, sedangkan banyak lagi orang tak makan. Tadi saya jumpa Indonesia tak makan 5 hari makan nasi dengan kicap je. Itu pun beras pun dah habis. So jangan, kita bersyukur. Jangan buang nasi, jangan tolong jangan. Okey, didik hati kita ni. Kerana kita ni penting. Tak kala rezeki ni Allah Ta'ala bagi, syukur alhamdulillah. Tak kala kita tak makan macam penduduk Syria, kutip tepi-tepi roti kering tu, Allahu Akbar. Jangan macam tu wahai adik-adik sekalian. Pasal kita mungkin kita rasa kita dah mewah pasal mak bapak kita bagi duit kita banyak. Tapi tak kala macam ni duit pun tak berguna. Yang penting you all dapat makan. Makan elok-elok. Mulakan itulah makan, syukur. Nak bantuan kita hantar. Banyak NGO yang support untuk hantar makanan. So saya mohon pada adik-adik, kepada pelajar-pelajar universiti yang baik, yang murah, yang kaya, jangan komplain bila hantar makan.
Okey. Jadi saya harap kat situ paling penting. Tiba-tiba sebab pula aku. Nabi SAW makan tak pernah kenyang. Kan? Nabi tak pernah kenyang. Nabi makan kadang-kadang dari Aisyah ada makanan, tak ada. Nabi diam berpuasa. Kita dapat makan, Allahu Akbar. Kita dapat makan. Bukan kita tak makan. Bila kita tak dapat makan tu lain. Ni kita dapat makan. So, janganlah adik-adik sekalian, jangan kita mohon sangatlah. Kita dah bagi bantuan makan, nasi pun ada, lauk ada lauk ada. Sudah, Alhamdulillah. Okey? Tak je nak beletih. Pasal pak makan ni sensitif. Kita tahu nak makan yang sedap. Tapi, janganlah. Jangan kita bersikap demikian terhadap rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Pasal saya pernah makan, saya pernah pergi pasar sebelum lockdown. Saya pergi pasar, saya pergi jumpa. Saya shopping. Kalau saya shopping selalunya kita ya orang tahulah saya doktor. Saya doktor pakar di private. Busuk-busuk pun saya ada duit lah. Kan? Bukan saya nak cakap besar tapi saya ada duit. Taklah mewah macam Alif Syukri ke, macam siapa-siapa lah. Tapi adalah duit. So kita shopping, okey abang ni ikan. Kalau pasar Senawang, pasar besar Ampangan tu tahu kalau saya datang, saya akan beli banyak macam benda. Tapi saya tengok seorang akak tu beli ikan. Dia beli ikan, dia fikir nak beli ikan. Tak masa tu kembung ada RM20 sekilo. Dia pilih kembung yang paling kecil dan dia pilih 4 ekor adik-adik. So kalau dia pilih 4 ekor adik-adik, rasa-rasa macam mana nak makan 4 ekor ikan kecil. Kan? Jadi bila you all buang gambar ini je ke, itulah nak komplain, Allahu Akbar. Macam mana kau nak bekerja dalam keadaan sifat begitu? Macam mana nak bekerja dalam keadaan tak boleh susah? Macam mana nak pass exam dalam sifat yang tak boleh syukur. Jadi hati-hati bila kita sebut mengenai rezeki. Dan sebagai umat Islam, syukur itu adalah satu sifat yang paling, syukur dan sabar adalah sifat yang paling tinggi. Kan? Nak jaga ayat Quran tak kerti, tapi yang paling penting syukur dan sabar. Okey, itu untuk dari segi sifat-sifat pelajar yang saya nak tegur lah mengenai rezeki, makanan yang sampai. Tak ada duit cakap. Tapi bukan boleh beli pun. Tak ada makan cakap. Kan? Banyak orang hantar makanan. Okey. Yang last sekali, saya nak bercakap mengenai... apa? Dah habis cakap lah tu lah. Coronavirus dah habis. Perhotelan dah cakap. Self-quarantine versus government quarantine dah cakap. Full security dah cakap. Perhotelan dah cakap. Okey. So, saya harap saya menjawab semua apa yang cuba saya sampaikan pada hari ini. Kerana efek coronavirus ni kepada semua, bukan hanya kerajaan Malaysia, 200 negara, semua di seluruh dunia akan kena, seluruh dunia akan kena. Jadi semua sektor akan terlibat. There is no such thing, kita mohon pada kerajaan, no such thing untuk bail out mana-mana partis. Macam mana keadaan sekalipun. Okey? Tak ada istilah untuk bail out mana-mana partis. Wa imma dia sahabat lama kita ke, dalam politik ke, dalam bisnes ke, kita tahu bahawa dia orang suffer, tapi dah lama dah buat untung. Kan? Dah lama dah buat untung. So, jadi saya open sekarang kepada question. Okey, question. Okey. Saya dah sebut tadi mengenai binatang peliharaan. Saya dah sebut dah. Rujuk pada binatang peliharaan. Kau punya binatang peliharaan. Layan je lah. Tak ada masalah pun. Tak ada istilah dia berjangkit. Kalau you all tak kena COVID, kucing tu tak kenalah COVID. Mana datang COVID kucing tu? Kan? Lepas lah kucing tu. Yang penting, kucing ni kan datang kesayangan Nabi. So, tak ada masalah pun. Okey? Sekolah patut dibuka atau tidak? Pandangan saya, sekolah, kalau buka je sekolah 14 hari bulan, kita akan mencipta kluster sekolah pula. Sekolah adalah satu kluster yang sangat besar. Satu-satu sekolah, saya sebut dah pada peringkat asal bahawa Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan kena akui bahawa sejak negara atas Malaysia yang growing population, makin berkembang, sekolah tidak dibina mencukupi dan sekolah kita overcrowded. Seolah kita mempunyai pelajar yang sangat ramai dan kadar guru yang sangat sedikit. Jadi apa yang perlu ditekankan? Pembinaan sekolah yang baru. Pembinaan sekolah yang baru. Okey, sebelum nak buat apa-apa, kalau you rasa boleh buat sekolah yang baru, buat sekolah yang baru atau alter semua bangunan-bangunan yang ada yang perlu boleh dipakai, buatkan hospital sekolah yang baru, kerana dengan sekolah yang tinggi,
sekolah yang tinggi, sekolah yang sedikit, satu kelas 20 orang dan jarak dia jauh-jauh, barulah korang boleh selamat daripada coronavirus. Atau tidak, budak-budak tu boleh jadi kena infected coronavirus, akan tetapi dia tidak akan menyebabkan jangkitan pada anak-anak tu. Anak-anak tu sebenarnya hanyalah pembawa. So automatically sekolah takkan boleh dibuka. Cadangan saya, sekolah pun memang tak bolehkan dibuka. Kalau tak, akan ada kluster baru daripada sekolah. Pasal dia balik, dia akan bagi kepada anak-anak murid, kepada mak bapak ataupun atuk nenek dia. Okey? Adakah MCO akan di-extend? Wallah ta'ala a'lam. Sila tengok 2-3 hari punya graf lagi. Tapi kalau number masih lagi maintain, MCO probably saya rasa akan di-extendkan. Tapi mungkin dengan cara lebih kontrol supaya tidak terjejas. Kerajaan kita baik. Kerajaan kita cuba untuk make sure survival. Make sure rakyat boleh survive dalam keadaan sekarang. Okey? Memang tak ada pilihan, sekolah memang kena tutup. Okey. Tak perlu kecam cikgu kenapa cikgu makan gaji buta. Cikgu memang kena bercuti. Lama dah cikgu bekerja pun. Kalau cikgu tak bekerja, cikgu buat e-learning. Cikgu boleh buat e-learning kan? Tapi hakikat dia, berapa banyak telefon yang perlu digunakan, berapa banyak laptop yang perlu digunakan untuk e-learning. So, tak mudah. Macam saya, anak saya ramai, satu nak jaga, Masya Allah. Macam apa, bergaduh seorang nak pakai ni, pakai tu, lepas tu bising, memang tak belajar lah anak aku, so aku anggap anak aku bercuti. Pasal bapak dia pun dulu tak rajin mana, so kita fleksibel lah untuk anak-anak kita. Kesudahannya budak ni proses yang belajar. Okey? Anak saya ada asma, masuk tahan ward. Ini bukan digital klinik, okey, itu pasal COVID je hari ni, okey? Okey? Agak-agak berapa lama lagi? Expert menjangkakan untuk, okey, graf yang paling penting, lupa. Graf satu lagi. Kalau katakan kita kawal. Kalau katakan kita boleh kawal. Kita ambil ni graf. Ni masa tau, ni masa. Ini, dia apa-apa pun coronavirus dia nak pergi 80%. Katakanlah kita kawal. Dia pergi begini. Graf dia, mula-mula gini kan. Lepas tu dia tiba-tiba dia drop. Pasal kita betul-betul berjaya daripada distance lah, disiplin lah, semua okey. Semua okey lah, kita disiplin, kita jaga semua. So, kita akan ada small outbreak. Gitu. Dia akan ada small outbreak. Dia panggil small clusters infection. Rasa-rasa lepas tak untuk ini? Ini yang paling penting. Kalau kita ada small cluster infection, ini yang akan jadi masa, kalau kata, Ramadan, bazar. Ini Tarawih. Ini Raya. Ini sekolah. Ini open house. Ini banyak. Banyak clusters, small clusters. Ultimately, masih lagi kepada 80% infection rate. Ultimately, masih lagi nak pergi 80% infection rate. Kerana apa? Dengan angka 80% lah bahawa herd immunity tercapai. Dengan kadar 80% bermaksud semua majoriti rakyat, majoriti umat dunia ni kena coronavirus, lalu mencapailah immunity dan coronavirus tak wujud lagi dah dalam sejarah manusia. Macam itulah kononnya. Okey, faham? Tu. Jadi, ada 3 senario yang kita kena faham. So, tak perlu kecam-kecam cikgu. Betul lah macam ombak laut. Pasal dia nak jadi dia wave small cluster up to 1 year. Dia small cluster sampai 8 tahun, sampai 80% infection di cover, kecuali vaksin terhasil dalam masa terdekat. Tapi, vaksin takkan terhasil pasal kita kena buat safety lagi, nak check safety lagi, dah kita, so bukan perkara yang mudah melibatkan vaksin. Okey? Ini yang paling penting bila saya nak cerita mengenai hala tuju dia lah. So, you all kena faham. You all sentiasa kena faham. Jangan kita terlalu overwhelmed dengan coronavirus ni. Sebenarnya, kita sendiri, kita kena faham bahawa macam mana sikap kita selepas
coronavirus ni? Atau sikap kita menghadapi coronavirus ni? Adakah kita seorang yang berdisiplin? Adakah kita yang seorang yang sentiasa bersyukur atau makan apa yang ada? Ini yang coronavirus bagi. Adakah kita jenis bersabar dengan apa yang diberi oleh kerajaan ataupun oleh Tuhan atas kerana kita kena duduk diam, kena bersabar atas pendidikan. Jangan sentap, jangan kecam cikgu, tak guna kecam cikgu. Cikgu dah pening kepala macam mana ajar murid dia bila KPM kata herd immunity. Tak, Google tak faham. Okey, herd immunity belum bermaksud apabila kita ada, contoh ada 10 orang. 10 orang. So, kalau kita kata orang biasa, kalau kita tak ada herd immunity, dia hit semua orang. Pum, 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 mati semua sekali. Tapi, kalau dalam herd immunity, kita bagi 10 orang, kita vaksinkan dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tinggal 8. 8 kena vaksin, atau 8 kena jangkitan, automatically, yang 2 ni protected against yang coronavirus. Pasal apa? Yang 8 ni dah recovered daripada immunity, daripada coronavirus. So, dia nak langgar ke mana dah? Pasal yang 2 ni tak kena. Tak expose dah. Pasal dia ada herd immunity. Itu maksud dia. Harap faham lah explanation aku ni kan. Sporadic tu apa? Sporadic tu bermaksud kes yang kena coronavirus akan tetapi tidak dapat dikenal pasti punca dia. Okey? Tak dapat dikenal pasti punca dia. Dia pasal contoh, katalah geng tablik tu kalau tak ada daripada Korea tu tak balik, kita nak kata yang kes Korea tu kan dia balik pergi ke tablik kan, tu santuh. Tapi kalau tak ada kan, tak ada yang daripada jemaah yang anak yang dari Korea tu, mana datang dia? Itulah, tak tahu mana datang. Mungkin dia jalan dekat airport, mungkin jalan dekat MRT atau LRT atau stesen bas atau kat mana? Itulah sporadic. Tak tahu source kat mana. Maksudnya local transmission established. Mula-mula daripada China masuk ke Malaysia, lepas tu hilang atau diam sekejap, tiba-tiba local infection. Orang Malaysia aja kena. Dan orang Malaysia tu tak dapat identify daripada mana source dia. Itu maksud sporadic. Okey? Faham? Harap faham Okey. Tak apa. Cikgu semua saya faham. Cikgu saya faham bahawa cikgu sentiasa pening macam dia nak fikir kurikulum, macam mana nak fikir nak habiskan masa, nak fikir kurikulum cikgu anak murid ni semua. Santai. Ini tanggungjawab semua cikgu. Saya ulang pada peringkat awal dulu, sistem pendidikan kita perlu diperbetulkan dengan kadar yang sangat-sangat agresif dan sangat-sangat agresif dan juga total. Total. Okey, faham? Kena total. Doktor, saya confuse. Nak confuse apa lagi? COVID virus droplets atau airborne? Dia dua-dua. Sekarang ni dah kata dua-dua. Dia droplets pasal dia drop ke bawah. Dia droplets. Okey? Dia airborne kerana molekul dia halus. Kerana dia terapung sekejap. Itu je. So, dia airborne lah. Jangan cerita bila PKP ni putus. PKP ni takkan putus kalau sifat manusia masih lagi sama. PKP ni takkan putus. Rantaian ni takkan putus. Pasal tu kita minta you all yang buat. You all buat disiplin, social distance, basuh tangan. Social distance, basuh tangan. Social distance, basuh tangan. Itu je kami minta untuk putuskan rantaian. Kan? Tapi pergi bercuti, lepas tu di mana hotel. Di hotel pula, hotel tertutup. Macam mana pula nak putuskan lagi? Tak betul lah kat situ. Dia mesti ada negative pressure. Dia mesti ada open air, ventilation yang cantik. Contoh. Jadi, faham tak? Ini penting. So, kita kena sentiasa berfikir bahawa masyarakat kita sendiri bertanggungjawab. You all the frontliner. Tolong dah jangan hantar makanan-makanan kepada hospital, healthcare atau you rasa dia frontliner. Pekerja-pekerja hospital tu tak perlukan tu dah. Diorang diberi makan cukup. Diorang bergaji. Banyak orang lain yang tak makan. Tengok jiran-jiran tak makan. Muslim, jauh hari tanya, berapa kes sporadik? Saya tak tahu. Kena tengok detail tu. Diorang tak declare pun banyak sporadik. Okey? Social distance. Macam mana nak tambah 2 meter? Tak kisahlah 2 meter ke, 1.5 meter ke, 1 meter ke. Setakat ni semua pun tak ikut cakap. 1 meter dekat bank pun tak ikut cakap. So, memanglah rasanya tak kisah pun mana-mana. Okey?
Dok, macam kata pendapat mengenai plasma daripada pesakit yang positif, yang recovered. Memanglah, bila you dah ada, dia kena jangkitan, you adalah jangkitan, lepas kena jangkitan, ini jangkitan, badan menghasilkan antibody. So, dalam antibody tu duduk kat mana? Kat plasma. Sama ada boleh pakai atau tidak, bergantunglah. Kalau nak derma lah plasma tu. Boleh dipakai. Provided plasma yang didermakan tu juga adalah plasma-plasma yang sihat. Tapi kalau plasma tu ada penyakit macam-macam, yang bagi, kena ingat, yang banyak kena adalah orang tua. Kan? Macam mana kita nak bagi nak sihat? Tentang dalam plasma tu macam-macam ada. So, agak-agak lah. Kan? Tapi, itu kita derma plasma. Macam derma blood pada orang yang sihat. Ui, doktor pakar doktor apa? Doktor pakar kanak-kanak. Macam itulah. Tak adalah pakar apa, mangkuk je sebenarnya. Doktor pun bodoh je. Kita ni, ilmu Allah ni luas. 7 lautan diganti dengan 7 lautan pun banyak orang lebih pandai pada kita. So, kita cuba sampaikan dalam tempoh yang paling ringan, paling mudah. Okey? Supaya faham. Apa lagi soalan? Tak. Dia orang tak ada ke bank. Saya tak ada masalah. Syawaluddin. Jomlah live sama. Ya Allah. Okey? Berpusu-pusu di bank memang orang susah. So, sebenarnya, kena bantulah. Kenapa ada semburan Yakuman? Okey, semburan saya tak nak komen. Semburan ni, autoriti kita nak buat. Sepatutnya musim hujan ni baru buat pembenihan je terus. Pembenihan awan-awan kan. Tengah nak hujan, benihkan. Letak kelorok-kelorok tu, naik helikopter atau naik kapal terbang tu, buat pembenihan awam. Letak semua asid dekat situ supaya hujan tu semua keluar sabun. Kan contoh. Tapi semua expert mengatakan bahawa semburan tu tidak ada manfaat pun sebenarnya. So, terpulanglah kalau nak buat. Kalau bercakap mengenai evidence base, tak ada evidence untuk spray itu menghalang atau membasmi kuman-kuman tu atau coronavirus tu. Pasal dia bukan duduk kat atas jalan. Dia pun tak minat duduk atas jalan. Panas weh. So, tak perlu pun duduk atas jalan sebenarnya. So, tapi kalau nak dia dah di-spray, autoriti kita nak spray, KPKT nak spray, nak gunakan bomba untuk spray, nasiblah, terpulanglah. Kita tengok je lah kan. Sebenarnya nak boleh buat apa. Okey. Asymptomatic COVID macam mana nak tahu dan cek? Tak boleh nak tahu dah wahai Khairuddin. Pasal apa? Asymptomatic COVID bermaksud tak ada simptom. Macam saya, tak ada simptom. Kan? Tiba-tiba screen, oh ada COVID. Mana saya tahu? Mana datang? Macam itulah. Tapi selalunya, yang tak ada simptom ni adalah umur 20 ke 29. Data kita 20 ke 29. Itu dia punya yang banyak ataupun budak-budak asymptomatic dia. Kebanyakannya begitu. Okey? Kebanyakannya begitu. Kanak-kanak pun ramai yang asymptomatic. Kalau ada setakat batuk sesama biasa pun kita selalu misjudge. So, risk factor dia adalah you all ada exposure lah sekarang ni. Atau berjalan. Tapi sekarang lepas 14 hari, mana tak berjalan? Ni tak berjalan lah sebenarnya. Klorak boleh jadi disinfectant tak? Boleh. Kalau tahan tangan tu. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Azin. Masya Allah, tabarakallah. Harap-harap semua okey Azin. Syafaqallah kepada ayah. Harap tak ada apa-apa. Okey. Betul ke dia simptom COVID hilang dari bau dan rasa? Yes. Ada study menunjukkan begitu. Tapi bukan. Itu hanya cohort observational study. Tapi tak konklusif juga pasal ada yang komplain begitu, ada komplain tak begitu. Tapi ada yang mengatakan dia bau dan rasa juga terganggu terhadap kes COVID ni. Memang simptom dia ada rasa dan dia bau. Macam saya resdung, saya ada elok bau, aku elok je. Saya makan okey je kan, jangan risau. Okey. Mop lantai pakai sabun biasa, boleh, okey, tak ada masalah. Okey semua, salah 1 jam saya bersama kalian semua. Saya harap saya menjawab bahawa, saya ulang sekali lagi, kita hanya bercakap mengenai coronavirus dalam semua sektor. Kita harap kita dapat ulas lebih banyak mengenai perkara-perkara mengenai coronavirus, sektor-sektor yang tuan-tuan terlibat, baik dari segi industri pendidikan, perhotelan, kesihatan macam saya, tourism, airline, oil and gas. Ini semua terjejas secara mutlak. Semua terjejas secara mutlak. Dan sikap-sikap orang kita, sikap-sikap pelajar kita, supaya masing-masing tinggikan syukur. Yang paling penting. Make sure kita, tak perlulah tuan-tuan hantar kepada hospital lagi makanan-makanan.
cek kepada semua kejiranan kita. Kadang-kadang kita rasa jiran kita kaya, jiran kita mampu, jiran kita banyak duit. Tak, lepas sekarang ni sebenarnya diorang tengah susah. Mungkin diorang kena retrench, mungkin diorang kena VSS. Dan duit tu dalam kereta yang nampak hebat tu semuanya loan contohnya. Jadi, semua terjejas. Jadi kita tanya, dan jiran-jiran jangan malu. Kalau susah, kata susah. Inilah masa untuk kita sama-sama saling membantu. Jangan berkira, saya letak pada masjid, macam masjid saya kata bagi je lah apa yang ada, tak apa. Semoga kita saling memberi. Kerana masyarakat kita susah. Duit itu bukan untuk kita peluk. Saya harap majlis agama pun harap lebih fleksibel. Bukan hanya untuk memberi duit zakat kepada hanya orang-orang Malaysia sahaja, kerana orang bukan Malaysia pun masih lagi susah. Sebagai umat Islam kita bertanggungjawab pada setiap jiwa umat Islam. Bukan hanya umat Islam Malaysia sahaja. Saya harap sangat, saya mohon sangat, kerana duit zakat kita kalau dikumpulkan pernah collection 4 bilion. Tak tahulah sekarang berapa kan, tapi 4 bilion untuk data tahun lepas. So kita harap setiap jiwa yang berada di bumi Malaysia ni boleh hidup dan syukur atas apa yang dapat diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala, kepada nikmat yang kita beri atas nafas, atas nafas, atas rezeki, walaupun nasi kita sebungkus. So, semoga tuan-tuan semua sihat, jaga diri. 5 generasi pengarah kesihatan, maksudnya daripada saya kepada anak saya kepada nenek dia, kepada jiran dia, kepada jiran dia. Itu dia 5 generasi. Maksudnya langkau 5. Okey? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus support saya di tabungkasih.com supaya kita dapat membina hospital wakaf dan juga dapat membantu pesakit-pesakit yang daripada non-COVID, daripada government untuk kita bantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.